어금니 아빠 이영학 사건의 추가 의혹을 수사 중인 경찰이 이 씨의 아내 최모 씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 잠정 결론을 내렸습니다. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Korang mesti tahu kan, sekarang tengah gunakan produk Scarlett Brightly Ever After. Ya, produk Scarlett ni memang best sangat sebab melembabkan kulit. Semua bahan yang diorang masukkan dalam produk ni semuanya mengandungi ejen pemutihan. So cara pakainya pun senang je, kita cucilah muka dulu. Dah tu kita pakai serum dan kalau kita nak pergi kerja, kita pakailah day cream dia. So hari ni kita nak cerita dalam day cream ni, apa yang ada dalam ni. Dalam day cream ni, diorang letak glutathione, iaitu antioksidan yang buatkan kulit kita nampak lagi cerah, bersinar dan juga tona kulit pun sekata. Dalam day cream ni juga, diorang masukkan rainbow algae. Jadi rainbow algae dia bertindak untuk mencerahkan kulit dan juga mengurangkan pigmentasi yang ada pada kulit. Dah tu diorang masukkan rose hip oil yang kaya dengan asid lemak dan tugas dia adalah untuk menyembuhkan luka. Diorang juga masukkan poreway untuk menguatkan pori kita supaya tak terbuka lah, tak besar macam tu kan. Ataupun boleh kata untuk mengecikkan pori-pori lah. Dan diorang masukkan triceramide yang mana untuk melembabkan kulit dan juga bertindak sebagai anti penuaan dan juga anti kerut. Dan last kali diorang masukkan aqua peptide glow yang mana untuk meningkatkan hidrasi kulit dan juga untuk buat kulit kita makin bersinar macam tu. Dia punya tekstur ni macam cream to liquid base. So dia macam agak cair lah compare dengan krim-krim yang biasa kan. Dan kalau kita pakai, tengok ni, nampak tak? Dia sangat cair dan juga cepat meresap ke dalam kulit. So lepas tu korang boleh lah pakai makeup ke, pakai bedak ke apa kan. Dan yang paling penting, ada yang komen hari tu cakap, "Akak, kita jantan lah, jantan mana pakai semua ni?" Jadi untuk produk ni tak kira lelaki ke perempuan ke, semuanya boleh guna. Jadi terima kasih Scarlett sebab dah taja video kali ni. So sekarang jom kita tonton video kes kita yang satu ni. Kisah jenayah kita pada kali ni ibaratnya macam kita nak makan pisang tau. Dan kita pun buka lah kulitnya kan. Dah buka kulit, ada kulit lagi kat dalam. Lagi sekali kita buka, lagi sekali ada kulit dekat dalam tau. Tak tahulah bila nak jumpa isinya. Macam tu lah juga dengan kita punya kes pada kali ni. Sebab dia punya rahsia tu, bila ada satu rahsia dah terbongkar, tak lama lepas tu terbongkar lagi satu rahsia. Tak lama lepas tu lagi satu rahsia boleh terbongkar. So macam berapa banyak rahsia yang dia ada kan. Ya, jadi kisah kali ni kita akan bercerita tentang rahsia-rahsia orang je. Jadi kisah kita kali ni saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang mana dia dilabel sebagai orang OKU, orang kurang upaya, dan dia berasal daripada Korea. Jadi sebab dia OKU, ramailah orang yang tengok kat dia tu macam, yelah kesian lah kan. Semua orang tunjukkan simpati pada dia. Tapi rupanya dia psikopat. So tak nak lengahkan masa, jom kita mula. Nama lelaki ni adalah Lee Yong Ha. Dia lahir pada 26 Julai 1982, iaitu di daerah Yeoju. Katanya daripada kecil lagi dia ada satu penyakit yang jarang-jarang orang dapat. Nama penyakit tu saya tak tahulah, saya baca nama penyakit ni betul atau salah, tapi nama penyakit tu yang dinyatakan adalah gigantiform cementoma. Jadi penyakit ni sebenarnya adalah satu penyakit yang ada ketumbuhan ataupun tumor dekat bahagian gusi. Jadi tumor tadi dia akan membesar dan akan membengkak sampaikan susah untuk bernafas. Sebab katanya tahap dia punya membesar tu sampaikan boleh tutup salur pernafasan kita ni. Kalau dekat Korea sana, dia lebih dikenali dengan gelaran Eugumni Appa, yang maksudnya adalah ayah gigi geraham. Kenapa macam tu? Sebab dia dapat penyakit tu tadi kan. So dia pun terpaksa lah buat satu pembedahan. Jadi pembedahan tu sebenarnya dia terpaksa buang semua gigi yang kat tepi ni dan tinggal satu je gigi geraham dia yang paling belakang. Jadi sebab itulah dia dapat gelaran Eugumni Appa tu ataupun ayah gigi geraham. Katanya kat dalam dunia ni hanya ada 5 orang je yang diketahui ada penyakit ni. Dan salah seorang daripada 5 ni adalah Yong Ha ni lah. Masa dia kecil, ayah dia adalah salah seorang yang terkaya di daerah Yeoju. Jadi dari segi kewangan memang tak ada masalah untuk buat bedahan ke, untuk dapatkan rawatan kan. So lepas dia dapat penyakit tu, mak dengan ayah dia terus hantar dia pergi hospital, terus dapatkan rawatan dan dia pun sembuh. Dan tak lama lepas
Lepas tu dia jalani hidup dia macam biasa, macam orang kebanyakan, orang normal. Cuma masa sekolah menengah tu, syarikat ayah dia tiba-tiba je bankrupt. Jadi masa tu lah dia mula bekerja, dia mula buat part time kan. Katanya masa tu dia bekerja dekat satu restoran Jepun yang ada di Korea. Jadi dekat restoran tu jugalah dia kenal dengan seorang wanita yang bernama Choi. Masa tu Miss Choi ni berumur 14 tahun. Katanya diorang kenal, lepas tu diorang bercinta tu tak lama lah, dan terus diorang kahwin. Bagus jugalah kan, bercinta lama-lama pun bukannya boleh ke jenjang pelamin kan. Lepas dah 3 tahun diorang kahwin, akhirnya diorang dapat seorang cahaya mata. Diorang dapat seorang anak perempuan dan diorang bagi nama Ion. Cuma anak perempuan dia ni pun ikut genetik ayahnya juga. Dia sendiri pun dapat penyakit tumor pada gusi, sama macam ayah dia. So pada masa tu anak dia terpaksa dibedah sebab keadaannya memang dah teruk dan boleh jejaskan salur pernafasan budak tu. Masalahnya sekarang ni, kalau dulu-dulu tak apalah, ayah dia tu, ayah kepada Yong Ha ni kaya, salah seorang yang terkaya yang ada dekat daerah sana kan. Tapi si Yong Ha sekarang ni ibaratnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Nak biaya pembedahan anak dia tu memang dia tak mampu. Pada 4 Disember 2006, masa tu Yong Ha berumur 23 tahun. Katanya rezeki diorang tu datang melimpah ruah. Yelah, ada satu rancangan TV ni yang offer Yong Ha untuk buat satu dokumentari tentang penyakit anak dia dan juga tentang kesusahan yang keluarga dia hadapi pada masa tu. Okey sangatlah kan. Bolehlah tolong keluarga dia, dan dia sendiri pun dapat duit daripada dokumentari tu, dapat duit daripada orang TV kan. Dan secara tak langsung sebenarnya kesusahan keluarga dia ni diumumkan pada orang ramai. Jadi ramailah orang yang bantu dia orang ni. Jadi dalam wawancara tu dia cakap lah yang penyakit anak dia ni sebenarnya datang daripada genetik dia. Dia dulu pun ada juga penyakit ni, dan sekarang ni pada saat tu dia ada menderita penyakit lain juga. Katanya dia ada penyakit epilepsi dan juga penyakit skizofrenia. Dan dalam masa yang sama dia bagi tahu yang dia kena bekerja keras untuk bagi nafkah kepada keluarga dia. Jadi masyarakat pada masa tu nampak yang Yong Ha ni adalah seorang ayah yang sangat sayangkan keluarga dia. Seorang ayah yang sanggup bekerja keras untuk menafkahi keluarga dia, untuk cari duit dan juga biaya pembedahan anak dia. Tak apalah, kerja apa sekalipun dia sanggup. Janji dia boleh kumpul duit dan hantar anak dia pergi hospital. Jadi dalam dokumentari tu pun nampaklah yang memang dia dalam keadaan kesusahan time tu dan dia sangat-sangat sedih dengan nasib yang menimpa dia. Isteri dia pun bagi tahu juga, biasanya kalau dia orang keluar je daripada rumah kan, lepas tu bawa anak dia orang tu, ramai sangat orang sekitar ataupun masyarakat sekeliling lah kan, yang pandang ke arah anak dia tu macam anak dia tu adalah seseorang yang pelik. Dan dia cakap dia sendiri pun macam sedih lah tengok keadaan anak dia. Anak dia ni nak makan pun susah tau. Jadi bila dalam masuk TV, macam saya cakap tadi lah, ramai sangat yang simpati. Yelah, sebab orang ramai pun nampak kan yang diorang masih muda lagi, baru je umur 20 lebih, dan diorang rajin bekerja, rajin cari duit kan. Dah tu image yang dia tunjukkan pada masa tu adalah image seorang ayah yang sanggup berkorban apa je demi keluarga tercinta. So pada masa yang sama, ramailah orang yang bagi sumbangan untuk keluarga ni. Jadi sumbangan tu orang ni bagi sikit, orang tu bagi sikit. Bila dah kumpul semua sekali memang jadi sangat banyak. Katanya jumlah wang sumbangan yang diorang dapat kumpulkan pada masa tu lebih kurang 1,2 juta won. Jadi dengan wang yang terkumpul tadi, dia berjaya untuk buat pembedahan anak dia. Dan pada bulan Jun 2007, dia keluarkan satu buku yang dia bagi tajuk Kebahagiaan Seorang Ayah, Gigi Graham. Jadi dalam buku tu sebenarnya dia ceritakan tentang kisah anak dia, kisah macam mana dia orang struggle untuk jaga anak dia tu kan. Dan dalam masa yang sama, Yong Ha ni sebenarnya dia sangat-sangat aktif dalam sosmed, dan dia suka sangat kongsikan betapa struggle-nya dia pada masa tu untuk mencari duit. Dah tu dia selalu sangatlah ceritakan tentang anak dia dan update hal-hal terkini tentang keluarga dia. Jadi pada 5 September 2017, pihak polis ada terima satu laporan yang mengatakan ada seorang wanita terjun daripada bangunan 5 tingkat dan bunuh diri. Dan orang yang melaporkan hal ni kepada pihak polis adalah Yong Ha. Jadi lepas beberapa minit, pihak polis pun sampailah dekat tempat kejadian kan. Masa pihak polis sampai dekat tempat kejadian tu, diorang semua cuba sedaya upaya untuk buat CPR dekat isteri Yong Ha ni dan juga untuk cuba selamatkan isteri dia. Cuma sayangnya dah terlambat dan Miss Choi meninggal dekat tempat kejadian. Dan isteri dia pada masa tu berumur 31 tahun. Ian, anak dia orang yang katanya ada penyakit yang sama dengan ayah dia ni,
ni pada masa tu berumur 14 tahun. Jadi si Ian ni buat kenyataan dengan pihak polis. Katanya mak dia lompat daripada bangunan tu, lompat daripada tingkap bilik air untuk bunuh diri. Dan dia cakap yang mak dia nampak macam okey je sebelum dia terjun bunuh diri. Bila pihak polis buat siasatan, diorang pergi cek CCTV, mereka perasan ada satu tisu toilet yang penuh dengan darah sama-sama melantun keluar daripada tingkap tu, tingkap bilik air tadi kan, bersama-sama dengan Miss Choi. Dan tak lama lepas tu diorang dapat hasil bedah siasat Miss Choi ni. Katanya di bahagian dahi Miss Choi ada kesan luka, yang mana luka ni dia tak akan dapat masa dia dah jatuh ke tanah tu. Kalau terjun bangunan untuk bunuh diri, tak mungkin akan dapat luka yang macam gitu, kecuali kena hentam dengan sesuatu. Jadi pada masa tu, sebab dah ada kemusykilan yang munasabah kan, so diorang pun panggil lah Yong Hak ni, minta Yong Hak datang ke balai. Lepas tu diorang soal siasat, sebab dia nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku kan. Betul ke si isteri dia, Miss Choi tadi, bunuh diri? Jadi si Yong Hak ni pun bagi kerjasama kan. Dia pun buka lah cerita. Katanya hari tu dia bergaduh dengan isteri dia, dan masa gaduh-gaduh tu adalah dia terpukul isteri dia dengan botol ubat nyamuk. Dah tu isteri dia ni bertindak untuk terjun daripada bangunan dan juga bunuh diri. Pada masa tu ada satu hal lagi yang memuskilkan tau. Mayat yang pihak polis jumpa pada masa tu ada betul-betul dekat bilik anak dia, bukannya dekat sebelah tingkap tandas. Yang mana diorang ni claim Miss Choi dia terjun daripada tingkap yang ada dekat tandas kan. Tapi kedudukan mayat Miss Choi tu ada betul-betul dekat tingkap bilik anak perempuan dia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Dan sebelum kematian Miss Choi ni, ada CCTV yang terakam yang menunjukkan dia pergi beli susu dan juga rokok. Dan pihak polis cakap barang-barang yang dia beli pada masa tu tak menunjukkan langsung yang Miss Choi ni akan bunuh diri. Ada juga CCTV daripada bangunan sebelah tau. Pihak polis pergi cek CCTV tu, dan dalam CCTV tu diorang perasan ada beberapa hal yang mencurigakan. Yang pertama, masa Miss Choi dah jatuh ke bawah tu, Yong Hak dan juga anak dia tak cepat-cepat turun ke bawah untuk pergi cek keadaan isteri dia dan keadaan maknya kan. Tapi bila ambulans dah sampai, barulah diorang turun ke bawah. Macam pelik lah kalau isteri ataupun maknya si Ion ni dah bunuh diri, dah jatuh ke bawah dah. Lepas tu si Yong Hak yang call pihak polis, kata isteri dia terjun bangunan, bunuh diri, tapi dia tak pergi cek pun keadaan isteri dia, sama ada masih lagi okey, masih lagi bernyawa ataupun tak. Yang kedua, masa pihak medikal cuba sedaya upaya untuk selamatkan isteri dia, Yong Hak dan juga anak perempuan dia tu sibuk dengan telefon tau. Sibuk duduk merakam apa yang dah berlaku pada masa tu. Yang mana kalau betul lah kita betul-betul sayang dekat seseorang, kita tak akan terfikir untuk pergi rakam keadaan dia yang dalam keadaan menyayat hati macam gitu. Yang ketiga, daripada air muka diorang ni, diorang berdua, diorang tak nampak pun macam sedih dengan kematian Miss Choi. Tapi diorang nampak macam diorang dah tahu dah yang Miss Choi ni akan mati, akan meninggal. Dan yang keempat, lepas kejadian ni berlaku, Yong Hak dengan ada lagi seorang lelaki yang pihak polis tak dedahkan siapa lelaki ni, katanya diorang berdua ni pergi bersihkan tempat kejadian. Dia kan ada kesan-kesan darah dekat area situ, so diorang pergi bersih-bersihkan. Jadi tadi saya ada bagi tahu yang dia suka sangat sharekan tentang kesusahan dia dekat sosmed kan. Jadi lepas pembedahan anak dia, masa anak dia tengah membesar, masa tu dia kerap sangat post tentang kemewahan hidup dia. Dia post yang dia tengah pakai kereta Audi, kereta BMW, dan adalah lagi beberapa kereta-kereta mewah yang lain yang selalu dia post dekat sosmed. Jadi pada masa tu, orang yang tengok dia hidup bermewah-mewah ni pelik lah juga. Mana kau dapat duit Yong Hak oi? Dan ramailah juga orang yang syak, mungkin si Yong Hak ni dia guna duit orang derma dekat dia tak? Kan orang derma dekat dia tu 1.2 juta. Dan sebenarnya kos untuk tanggung rawatan anak dia tu, pembedahan anak dia tu, tak sampai separuh daripada duit tu. Jadi tengokkan gelagat si Yong Hak ni, pihak polis pada masa tu macam, yelah pelik lah kan. Pihak polis dah curiga dah. Jadi diorang pun siasat lah dengan lebih mendalam kan, mana si Yong Hak ni dapat duit untuk hidup dengan bermewah-mewah macam tu. So diorang pun ambil lah telefon bimbit Yong Hak. Dekat dalam telefon tu ada banyak sangat video-video lucah isteri dia, si Miss Choi,
dengan lelaki lain. Cuma daripada video ni, pihak polis nampak macam isteri dia tak rela diri dia diperlakukan macam tu. Malah video-video tu semua sebenarnya dia dah muat naik ke laman web Lucah. Dan ada lagi, dalam masa yang sama sebenarnya si Yong Ha ni dia ada terima duit bantuan daripada kerajaan Korea sebanyak 1.6 juta won. Sebab katanya dia dikira sebagai cacat kekal dan juga dilabel sebagai orang kurang upaya. Kurang dari segi ekonomi macam tu lah. Jadi keseluruhan pada masa tu dia dah dapat bantuan sebanyak 200 juta won. Masa kes Miss Choi tadi bunuh diri, sebenarnya ada satu nota bunuh diri yang ditinggalkan. Cuma nota bunuh diri tu macam pelik jugalah sebab dia di-type dengan komputer, bukannya ditulis tangan. Jadi pihak polis pada masa tu dia tak dapat nak kenal pasti sama ada betul ke nota bunuh diri ni Miss Choi yang tulis ataupun mungkin si pelaku yang tulis kan. Jadi dalam nota tu sebenarnya dia tulis, saya minta maaf, dia terpaksa untuk ambil jalan ni untuk bunuh diri sebab dia rasa macam sekarang ni diri dia didera oleh seseorang. Cuma dia tak bagi tahu lah pula siapa yang tengah mendera diri dia pada masa tu. Okey, walaupun ada beberapa kejanggalan dalam kes ni, tapi pihak polis pada masa tu buat kesimpulan yang Miss Choi meninggal sebab bunuh diri. Jadi lepas kematian isteri dia, si Yong Ha ni, dia pergi share dekat sosmed yang betapa sedihnya dia sebab dia dah kehilangan orang yang paling dia sayang. Dia sharekan benda tu dekat YouTube channel dia. Dia sharekan benda tu dekat sosmed. Dan adalah video yang dia tengah pegang gambar isteri dia. Lepas tu dia cakap dia sayangkan isteri dia, dia sayang isteri dia macam tu. Dan dalam masa yang sama juga dia menangis-nangis. Dah tu dia nyanyikan satu lagu kononnya macam khas untuk isteri dia lah. Jadi video tu dan juga image yang dia tunjukkan pada masa tu menunjukkan yang dia seorang lelaki yang sangat menyayangi isteri dia. Dia seorang lelaki yang baik. Tambah pula dengan image yang sebelum ni yang ditunjukkan dia adalah seorang ayah yang baik kan. Seorang ayah yang sanggup buat apa je untuk anak dia. So perfect dekat situ. Jadi 25 hari lepas kejadian pada 30 September 2017, Yong Ha dia pergi yakinkan anak dia si Eon ni, katanya dia memerlukan seorang isteri ataupun dia perlukan seseorang yang boleh gantikan tempat isteri dia. Dan pada masa tu anak dia pun tunjuklah gambar-gambar kawan-kawan dia kan. Tunjuk gambar kawan-kawan dia ramai-ramai lah, kawan-kawan perempuan. So macam seolah-olah dia nak ayah dia pilih nak yang mana satu ayah yang suka macam tu. Dan katanya ayah dia pun pilih lah salah seorang daripada kawan anak dia ni yang kata mukanya tu lebih kurang sama dengan isteri dia yang dah meninggal hari tu. Jadi kawan yang ayah dia pilih pada masa tu, kita bagi nama gelaran dengan si A, okay? So masa tu dia pun plan dah dengan anak dia. Kata bawa lah si A tu datang ke rumah kan. Ya, si Eon tu pun dia buat plan tau. Dia tahu yang si A ni sangat-sangat suka dengan kumpulan XO. Jadi untuk korang yang tak tahu, XO ni adalah kumpulan penyanyi dekat Korea. Kumpulan ni boleh kata sangat-sangat popular lah dekat sana. Jadi dia pun pancing lah si A tadi. Mula-mula tu dia rancang, dia ajak si A ni untuk keluar sama-sama kan. Pergi melepak lah dekat tempat mana-mana. Dah tu dia cakap dengan si A, pukul 12 nanti ada satu cerita Korea ni yang ada ahli anggota kumpulan XO. Adalah salah seorang kumpulan XO tu yang berlakon dalam drama tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi dia punya drama tu start pukul 12 nanti. Jomlah ke rumah aku dulu. Jom kita pergi tonton filem tu kan. Kita pergi tonton drama tu kan. Jadi si A ni sebab minat sangat dengan XO, so dia pun ikut kan lah. Lagipun yelah, kalau dah kawan lama, takkanlah kita terfikir yang kawan tu sanggup apa-apa kat kita kan. Tambah pula kawan rapat, memang tak syak apa-apa lah. Bila sampai je dekat rumah Eon tu, start daripada saat tu juga si A terus hilang. Dah tak ada kabar berita langsung. Maknya si A ni kebetulan tahu yang si A pergi jumpa dengan Eon pada hari tu. Jadi dia pun risau lah kan. Dah lewat malam ni, dah kenapa pula anak aku ni tak balik-balik lagi kan. Jadi dia pun call lah si Eon ni. Tanyakan si A, si A ada pergi rumah kamu ke? Ni dia belum sampai rumah lagi ni. Tak sampai-sampai lagi, dah pukul berapa dah ni, macam tu kan. Dan si Eon tadi dia jawab apa tau. Dia cakap tak ada. Tadi dalam pukul 2 tu dia dah balik dah. Dia cakap dia nak jumpa kawan dia. Mak si A ni pun jawab, oh ya ke? Habis dia ada beritahu tak dia nak pergi jumpa siapa? Nak pergi jumpa dekat mana? Macam tu kan. Dan si Eon ni pula dia jawab macam ni, oh tak ada. Dia tak cakap pula
Dia boleh tergelak-gelak macam gitu tau. Jadi sebab risau dengan keadaan anak dia, yang mana tak biasanya lah anak dia tak balik ke rumah kan. Jadi pada hari yang sama, maknya si A tadi pergi buat report polis. Dia buat report, dia cakap yang anak dia hilang lepas anak dia pergi jumpa dengan kawan dia. Kawan dia si Ion tadilah. Cuma pihak polis pada masa tu pelik jugalah sebab dia tak terus pergi tanya si Ion dekat mana keberadaan si A. Sepatutnya dah terima dah laporan macam tu. Keluarga bangsa pun dah cakap dah yang si A hilang lepas jumpa kawan dia. Kenapa pihak polis tak pergi jumpa dengan kawan dia dan soal siasat kawan dia. Jadi pihak polis pada masa tu boleh dikatakan gagal dalam menjalankan tugas. Jadi ramai jugalah netizen dekat Korea sana yang komplain tentang hal ni. Dah tu pihak polis masa tu dia buat kesimpulan awal yang mengatakan si A melarikan diri daripada rumah. Kali fikir macam pelik jugalah kan. Kenapa pihak polis tu terus buat kesimpulan macam tu? Sedangkan dia boleh je nak pergi jumpa dengan kawannya si A ni. Lepas tu pergilah tanya apa-apa yang patut kan. Tapi tak, dia terus buat kesimpulan yang si A melarikan diri daripada rumah. Mungkin juga time tu dah pukul 5 kot. Dah cepat-cepat nak balik rumah lah kot. Dan beberapa hari lepas kehilangan si A, barulah pihak polis jalankan siasatan secara meluas. Lepas diorang pergi cek CCTV, diorang nampak yang si Ion dan juga si A masuk ke dalam apartmen yang si Ion tu tinggal kan. Ya, pihak polis nampak diorang berdua masuk ke dalam apartmen. Tapi tak ada CCTV yang menunjukkan si A keluar daripada apartmen tu. Tak ada kelibat langsung. Yang adanya, pada malam kejadian, pada malam tu, mereka nampak Ion dan juga ayah dia bawa keluar satu beg besar, beg bagasi tu kan. Dan diorang masukkan beg tu ke dalam kereta. Dah tu, diorang berdua pergi daripada tempat tu. 6 hari lepas si A hilang, pada 6 Oktober 2017, diorang jumpa mayat si A ni ada dekat lereng bukit di area Yongbol. Jadi terbuktilah dekat situ memang ada benda yang tak kena dengan dua beranak ni kan. So sebab CCTV pun dah ada, dah cukup bukti dah untuk buat tangkapan kepada Yong Hak dan juga Ion tadi. So pihak polis pun pergilah tangkap dua beranak ni. Jadi lepas dah kena tangkap tu, pihak polis soal siasat, masa itulah diorang tahu yang sebenarnya memang betul Ion dah pancing si A ataupun perangkap si A untuk pergi ke rumah dia semata-mata untuk memenuhi hasrat ayah dia. Jadi apa yang jadi sebenarnya pada hari kejadian tu, lepas si A masuk je ke dalam apartmen diorang, si Ion tadi dia pun pelawa lah si A ni untuk minum. Biasalah kan orang datang ke rumah mestilah kita hidangkan minuman ke biskut ke apa-apa yang ada. Dah si A ni pun tak fikir panjang, dia minum minuman tu yang mana sebenarnya dekat dalam minuman tu dah pun dimasukkan dengan 2 biji pil tidur. Cuma lepas A minum je air tadi, dia tak terus tertidur tau. Dia tak terus pengsan macam tu lah. Tapi katanya dia terbatuk-batuk masa tu. Ion tadi pun tengok keadaan si A yang terbatuk-batuk tapi tak juga pengsan-pengsan. Jadi dia pun pergi ambil 2 lagi biji pil tidur, dia bagi dekat si A ni dan dia cakap, "Oh, kau batuk-batuk ni. Nah, ambil ubat ni. Aku biasa telan ubat ni kalau aku batuk ke apa kan." Dah si A ni pun tak fikir panjang, dia ambil ubat tu dan dia telan lagi 2 biji. Maksudnya dalam masa yang sama dia dah ambil 4 biji pil tidur sebenarnya. Lepas dah telan ubat tadi, yelah dah 4 biji kan dia ambil, terus dia tertidur, terus pengsan. Dah tengok keadaan si A yang dah pengsan tadi, si Yong Hak pun minta untuk anak dia keluar dulu daripada rumah tu. Kau keluarlah dulu, pergi jalan-jalan ke apa kan. Dan masa itulah si Yong Hak ni angkat si A masuk ke dalam bilik dia. Kalau dah masuk ke dalam bilik tu, mesti korang fikir tak ada kerja lain lah si Yong Hak ni kan. Mesti dia akan buat perkara yang tak senonoh dengan si A ni. Ya betul, dia memang buat perkara yang tak senonoh, cuma dia bukan memperkosa si A. Sebab katanya daripada bedah siasat mayat tu, tak ada pun tanda-tanda yang mengatakan si A diperkosa ataupun tak ada air mani yang dijumpai pada mayat si A. Cuma dia memang melakukan kejahatan seksual kepada si A. Sebab masa pihak polis geledah rumah Yong Hak tu, dekat dalam bilik dia macam-macam barang, macam-macam alat seksual yang ada dalam bilik tu. Bila diselidik dengan lebih mendalam, rupa-rupanya si Yong Hak ni mati pucuk. Cuma dia berkeinginan untuk melakukan hubungan, tapi dia tak boleh. So dia pilih cara ni untuk puaskan nafsu dia. Okey, tak lama lepas tu si A pun tersedar. Dia terjaga daripada tidur dan pada masa tu dia terkejut dan dia bela-bela apa yang dah jadi dengan diri dia kan. Dalam masa yang sama, si Yong Hak ni pun
terkejut juga. Dia takut yang si A ni akan melaporkan hal ni pada pihak polis. Jadi pada masa itulah dia nekat untuk habiskan si A. Katanya dia pergi terkam ke arah A tadi dan juga dia cekik leher A ni dengan menggunakan tuala basah pada masa tu. Dah tu dia pergi ambil necktie. Sekali lagi dia jerut leher A tu dengan necktie. Sebab katanya dia nak pastikan yang si A ni betul-betul dah meninggal dunia pada masa tu. Dalam masa pembunuhan ni berlaku, si Ion, anak dia, ada dalam rumah tu. Dan lepas tu barulah dia masukkan mayat A ke dalam beg pakaian. Masukkan dalam kereta dan dia orang pergi buang dekat lereng bukit tu. Sama macam CCTV yang terakam tu lah. Jadi kalau kita tengok CCTV pun memang kita tahu kan yang pembunuhan ni dirancang dan juga dibantu oleh anak dia. Lepas dia dah bunuh A tadi, dia boleh terfikir untuk buat video yang mengatakan dia sayang dengan isteri dia. Dia rindu dekat isteri dia. Dan kononnya dia sedih sangat lah time tu sebab dia asyik terfikirkan isteri dia yang dah meninggal dunia. Okey, pada 5 Oktober 2007, lepas 5 hari si A tu hilang, masa itulah Lee Yong Hak ni kena tangkap. Jadi bila pihak polis siasat, sebenarnya dia cuba untuk buat cerita Cuba untuk buat cerita untuk bela diri dia. Dia cakap dia dah tinggalkan segelas air dekat atas meja dan air tu dia dah campurkan dengan 2 biji pil tidur tu lah kan. Dan masa si A pergi ke rumah dia, si A tu terminum air tu dan dia pun mati. Jadi bukan salah dia lah yang si A ni dah meninggal kan. So dia claim air yang dia dah campurkan dengan pil tidur tu sebenarnya dia yang nak minum air tu sebab dia nak bunuh diri. Lepas si A dah meninggal, dia pun macam takut lah kan. Dia terkejut, dia takut dan dia tak tahu nak buat apa. So sebab itulah dia pergi buang mayat si A ni dekat lereng bukit sebab dia tak nak dipersalahkan. Jadi itu dia punya claim lah untuk selamatkan diri. Tapi sebenarnya pihak polis masa tu dah ada bukti-bukti semua. Okey, yang epiknya lagi, masa dia kena tangkap tu, dia cakap macam ni, tolong siasat kematian isteri saya. Tolong siasat kematian isteri saya. Seolah-olah macam dia tak percaya yang isteri dia tu mati bunuh diri. Dan satu hal lagi, dia kena tangkap sebab kes lain Dah kenapa pula tiba-tiba je dia minta untuk siasat kes isteri dia. 2 kes yang berlainan dekat situ. Jadi masa tu pihak polis ni fikir mesti ada sesuatu yang tak kena dengan kematian isteri dia kan. Jadi pihak polis pun ambil kesempatan ni untuk buka balik kes kematian isteri dia dan siasat lebih lanjut. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Betul ke isteri dia bunuh diri? Betul ke dia terjun daripada tingkap bilik air? Jeng. Bila pihak polis siasat dengan lebih teliti, pihak polis dapat tahu sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan benda ni juga sebenarnya sangat-sangat mengejutkan masyarakat Korea pada masa tu. Rupa-rupanya, isteri dia, Miss Choi tu, didera secara mental dan juga fizikal. Yang mana Yong Hak selalu sangat pukul isteri dia. Dalam masa yang sama juga, si Yong Hak, dia kan mati pucuk. Dia tak berkemampuan. Dia boleh terfikir untuk jadikan isteri dia sebagai pelacur. Dia rakam isteri dia tidur dengan lelaki lain dan dia masukkan rakaman tu dekat internet. Dia dah jual isteri dia, dah dapat duit dah dekat situ. Lepas tu dia rakam video isteri dia tu dan masukkan dekat internet, dapat lagi duit dekat situ. Jadi tak payah tanyalah macam mana dia boleh naik BMW, macam mana dia boleh naik Audi tu kan. Okey, yang paling bagi saya menjijikkan lagi, isteri dia juga terpaksa melayani nafsu bapa mertua dia sendiri. Dan katanya dia kerap sangat dipukul oleh bapa mertua dia. Dan sebenarnya bapa mertua dia ni bukanlah ayah kandung si Yong Hak, tapi ayah tiri Yong Hak. Sampai ada satu masa Miss Choi ni pernah pergi laporkan hal ni dekat pihak polis. Dia cakap yang dia dah diperkosa oleh bapa mertua dia. Cuma ada ura-ura yang mengatakan sebenarnya si Yong Hak ni yang membenarkan ayah tiri dia untuk tidur dengan isteri dia. Jadi masa pihak polis siasat balik kes ni, diorang buka kes lama. Diorang pergi tanya ayah tirinya Yong Hak ni, betul ke tak kau pernah perkosa Miss Choi? Katanya tak. Dia tak mengaku yang dia buat kerja tu. Masa diorang pergi buat bedah siasat mayat Miss Choi, sebenarnya diorang ada jumpa DNA ayah tiri Yong Hak pada mayat Miss Choi. Dah tu ayah tiri dia tadi pergi backup balik cerita yang sebelum ni. Dia cakap dia memang pernah tidur dengan si Miss Choi ni, cuma bukanlah paksaan, tapi diorang suka sama suka. Dan dia cakap macam ni, sebenarnya saya pun tak tahu yang itu tu adalah menantu saya. Sebab malam tu ada yang masuk dalam bilik dan keadaan bilik pun macam gelap
gelap je dan saya fikir itu adalah isteri saya. Tapi rupa-rupanya bukan. Dah terima kenyataan daripada ayah Tiri Yong Hak macam gitu, pihak polis teruskan siasatan lagi. Cuma 2 bulan lepas tu, ayah Tiri Yong Hak ni pergi bunuh diri dengan gantung diri dia. Dan katanya dia gantung diri tu dalam greenhouse milik dia. Dan sebelum dia bunuh diri tu, dia sempatlah tulis nota bunuh diri kan. Katanya dia malu sangat dengan hal ni dan tolong ungkapkan hal yang sebenar. Ada lagi tau hal yang sebenar. Dalam masa yang sama, masyarakat Korea ni pun samalah juga macam netizen-netizen kita kan, yang buat kerja turut sama menyiasat. Sampaikan ada satu profile picture dekat Messenger miliknya si Yong Hak ni pun diorang pertikaikan. Sebenarnya profile picture ni menunjukkan si Yong Hak tengah hisap rokok, rokoknya dekat mulut macam tu, dan dia tak pakai baju dan badannya ni penuh dengan tatu. Dah tu dia gelarkan diri dia sebagai 36 tahun bad boy. Sebenarnya tak pelik kan, sebab dia bukan Islam pun. Jadi tak adalah macam pelik sangat kalau nak bertatu macam tu. Cuma masyarakat Korea ni, mereka macam pandang semacam jugalah untuk orang-orang yang bertatu ni. Kalau tatu kecil-kecil tu macam yalah mungkinlah biasa kan. Tapi kalau dah tatu satu badan ni, diorang akan rasa macam kecil besar je macam tu. Mungkin lebih kurang sama je lah dengan masyarakat kita kan yang dekat Malaysia ni. Okay, ada satu hal yang saya rasa macam pelik lah. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia pergi post dekat Twitter yang katanya sekarang ni dia tengah cari seorang roommate, dan roommate-nya tu pula mestilah seorang perempuan dan berumur 14 tahun. Tak pun kalau tak dapat yang 14 tahun, katanya 20 tahun ke bawah dia punya usia. Dah tu dia pergi cari orang yang mungkin ada masalah keluarga dan juga perlukan bantuan. Dan budak ni pula mestilah orangnya baik dan dia nak belajar untuk buat tatu. Katanya dia akan bayar dalam 800 won sebulan. Jadi daripada post ni nampaklah macam dia nak cuba untuk tolong orang yang susah kan, budak-budak remaja yang susah. Tapi sebenarnya saya rasa dia tengah cari mangsa yang baru kot. Dalam masa yang sama juga dia ada perniagaan sendiri tau. Perniagaan yang sah lah. Katanya dia ada buka kedai ayam. Cuma dia selalu datang lambat dekat kedai tu. Kiranya dia tak uruskan kedai tu betul-betul lah. Dan dia juga suka sangat mencarut dekat pekerja-pekerja dia. Rupa-rupanya masa dia kecil pun dia memang seorang budak yang bermasalah. Dia suka sangat bully kawan-kawan dia. Dia suka cakap perkataan-perkataan tak senonoh dekat kawan perempuan dia. Dia suka meraba-raba kawan perempuan dia. Dan pernah ada kes dia pergi perkosa salah seorang pelajar perempuan yang ada dekat sekolah dia. Cuma hal ni tak dilaporkan pada pihak polis. Jadi masa Yong Hak tadi dah kena tangkap, pihak penyiasat pun buatlah psikopat test kan. Dan katanya markah Yong Hak pada masa tu adalah 25. Kalau psikopat yang betul-betul jahat tu, dia punya markah dalam 25 ke 27. Jadi dia punya level sama macam penjenayah yang sangat mengerikan. Bukan tu je, dia juga disahkan sebagai pedofil. Sebab itulah dia bernafsu dengan kanak-kanak. Masa dia kenal dengan isteri dia tu pun, isteri dia masa tu berumur 14 tahun kan. Umur dia 14 tahun pada masa tu. Dia cari roommate tadi pun umurnya lebih kurang 14 ke 20 tahun. Kadang-kadang saya pun terfikir, adakah anak dia pun jadi mangsa dia juga? Dan mesti kita terfikir kan, anak dia ni ikut je telunjuk. Apa je yang ayah dia cakap, dia akan ikut. Seolah-olah macam dia tak boleh nak fikir apa yang ayah dia buat tu salah. Sebenarnya anak dia ni ada cerita juga tau. Macam kesian jugalah dengan anak dia. Jadi para penyiasat, dia siasat perangai Eon. Sebab mereka perasan yang Eon ni terlalu bergantung dengan ayah dia. Dan satu hal lagi, kalau orang cakap buruk je pasal ayah dia ataupun tanyakan sesuatu yang buruk yang ayah dia dah buat, dia akan bela ayah dia. Seolah-olah dia terlalu protektif terhadap ayah dia. Adalah pakar yang berpendapat mungkin si Eon ni mengidap penyakit Stockholm Syndrome. Okey, jadi Stockholm Syndrome ni adalah tindak balas emosi antara mangsa penderaan dengan orang yang mendera. Bila diorang ni ada perasaan positif dengan pendera ataupun penculik dia. Seolah-olah macam ayah dia dah boleh kontrol anak dia 100%. Jadi ada laporan yang mengatakan si Eon ni pernah bagi tahu kawan dia. Katanya ayah dia tak boleh tidur kalau dia tak ada kat rumah. Dan kalau masa tu dia melepak dengan kawan-kawan dia, dia akan cepat-cepat balik rumah pada waktu tidur ayah dia. Pelik kan? Itulah saya fikir. Tantah anak dia ni pun jeng-jeng juga. Kesian kan? Budak tu macam kalau dah dibesarkan macam gitu, dia sendiri pun tak tahu apa yang dia buat tu betul ke tak. Dah tu, bila ayah dia minta sesuatu ataupun suruh sesuatu, dia akan pergi buat benda tu tanpa mempersoalkan benda tu betul ataupun tak. Contohnya macam pergi ajak si A tu lah bawa ke rumah. Dah tu si A tu dah meninggal pun, dia boleh pergi
pergi alihkan mayat si A tu. So semua tu macam tak jadi satu persoalan bagi dia. Bila ayah dia dah buat sesuatu, maksudnya benda tu betul. Mungkin lah kan, mungkin dia percaya macam tu. Masa mak dia meninggal tu pun, kawan dan juga ahli keluarga dia cakap yang si Ion macam orang yang tak ada perasaan tau. Dia tak nampak pun macam sedih dengan kematian mak dia. Ramai yang berpendapat yang Ion ni pun sebenarnya adalah salah seorang mangsa ayah dia juga. Dan kita tak boleh nak menidakkan yang si Ion ni lah yang tolong ayah dia dalam buat pembunuhan tu. Si Ion ni ibaratnya macam dah dicuci otak tau. Macam dipukau pun ada. Okey, pada 21 Februari 2008, Yong Had dihukum. Dalam sidang pertama dia dijatuhkan hukuman mati. Dan sidang keduanya pula, dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Anak perempuan dia pula terima hukuman penjara dalam 4 ke 6 tahun. Sebab katanya anak dia bersubahat. Cuma sebab anak dia di bawah umur masa tu, jadi anak dia dihantar ke pusat kaunseling. Dah tu dia dapat probation dan dia dapat keluar daripada penjara di bawah pemantauan. Katanya sekarang ni dia dah tinggal dengan saudara dia, cuma tak didedahkan lah dekat mana, dengan siapa, semua tak didedahkan. The end. Okay, pengajarannya dekat sini, kalau nak pergi mana-mana, beritahulah dengan siapa-siapa sekalipun. Nak jumpa dengan orang pun macam tu juga. Beritahu je lah dengan orang yang ada kat rumah tu ke. Tak pun beritahu dengan kawan rapat kan. At least adalah orang yang tahu kalau ada sesuatu yang berlaku pada kita. So, apa pendapat korang? Bagi saya, nasib Ion tu macam kesian gila lah. Jadi korang mungkin ada pendapat korang sendiri. So, tak payah nak malu-malu. Sila komen dekat bawah. Kita share pendapat masing-masing. Okay? Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah individu. So, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!